Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita kembali untuk mendengar sedikit ilmu daripada kitab Siyarus Salikin, Tariqatus Sadati Sufiyah. Ini terjemah daripada kitab di bab Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali, dan disusun kembali oleh Muhammad Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Dan kita dah lalu tentang adab mengajar. Lama juga adab mengajar ni. Adab belajar dah habis, adab mengajar. Berapa adab mengajar? Ada 17. Tapi kita dah lalu sampai 9. Tak salah saya? 9, 10 macam tu. Jadi kita mula 8. Kalau mula awal ni confirm tak habis lagi ni. Jadi mula yang ke-8. Yang kalau tak sempat dengar, berdengar ngelepas ada buat live. Okey. Muka surat yang ke-17. Muka surat 17, satu baris daripada atas. Muka surat 17, satu baris daripada atas. Ke-8, iaitu ke-8. Adab mengajar. Ni adab mengajar. Mengajar ni semua mak ayah pun kena tahu adab ni juga. Apatah lagi orang yang mengajarkan agama, khususnya lagi mengajar ilmu fardu ain, lagi kena belajar sungguh-sungguh adab mengajar. Ke-8, menanti dan memperiksa. Ke-8, menanti dan memperiksa dengan perlahan-lahan atas pernyataan orang yang dungu atau orang yang bebal, dan membaikkan dan membetulkan akan pertanyaan orang yang dungu dan orang yang bebal itu, dan menunjukkan atas jalan kebajikan dan jalan benar, dan meninggalkan marah dan mungkar. Mungkar lagi. Dan menggertak. Bukan mungkar. Dan meninggalkan marah dan menggerentak akan orang yang baru belajar. Orang mengajar, ada orang pandai, ada orang belajar tak dapat, lambat. Bukan tak pandai sangat, lambat dapat. Dari memang orang ni berbeza-beza tahap kefahaman dia. Hafal pun lain juga. Ada orang cepat hafal, ada orang lambat hafal. Jadi cerita dia sekarang nak cari, kita ambil yang worst case scenario, orang kata. Yang paling teruk sekali, orang tak belajar, tak dapat. Dapat tapi nak kena ambil masa. Jadi orang macam ni, kalau kita ngajar, kena tenang, kena tahan sabar. Jangan cepat marah. Marah tak jadi, budak tak jadi. Dia tegas lain, marah lain. Kena faham. Orang ngajar kadang-kadang dia tegas, ada yang marah tu tak kena. Dia tegas. Jadi bila kita mengajar, perlahan-lahan ikut atas orang yang kita mengajar. Macam kita lah belajar kan. Ni bab mengajar ni dah yang keempat kali dah ulang ni. Tak apalah.
Ada orang macam imam laju, tak apa. Oh, ada orang lambat juga. Siapa wallahu alam saya kot. Orang lain tak, kita tak tahu orang. Yang lain semua laju ni. Yang dalam live ni lambat sikit ke. Jadi kita perlahan-lahan supaya dapat apa yang kita belajar. Sambung. Kesembilan, jangan meminta upah atas mengajarnya itu, tetapi hendaklah qasad mengajar itu kerana Allah Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala, artinya tiada berkehendak kami daripada kamu belas, dan tiada aku berkehendak kepada syukur. Nah, cerita ni bab tauhid juga. Allah Ta'ala tidak terkesan ketaatan hamba ataupun kesyirikan hamba, tak terkesan. Allah tak memerlukan orang untuk menyembahnya, sebab tak jadi apa-apa. Tapi orang yang menyembahnya itulah yang akan mendapat manfaat yang besar. Nak cerita gitu juga orang ngajar ni. Tak payah fikirlah, insya-Allah rezeki ada. Hai Imam. Lama mengajar, tak pernah minta lah, insya-Allah Gitulah cerita dia. Jangan risaulah, Allah Ta'ala jaga. Sambung lagi. Ke-10, jangan malu daripada mengata tiada aku tahu, atau mengata wallahu a'lam. Jangan malu kata kita tak pandai. Jangan malu kita kata kita tak tahu. Jangan malu kata wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui. Atau tiada aku tahu masalah ini. Dan jangan malu mengata akan yang demikian itu, seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahawasanya seorang laki-laki bertanya ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa negeri yang terlebih jahat? Apa negeri yang terlebih jahat? Maka sabdanya, tiada aku tahu. Nampak? Nabi pun kata tak tahu. Kalau tak tahu, tak tahu. Jangan buat-buat tahu. Ni ada orang zaman sekarang tak tahu buat pandai. Tak nak aku bodoh, tu cerita dia. Tak apa, kita jangan malu kita bodoh. Bila tahu kita bodoh, kita buat apa? Belajar. Tapi yang susahnya kalau ngaku pandai. Bila ngaku pandai buat apa? Tak belajar. Tu bahaya. Sebab tu kata para ulama, macam mana nak kata? Bila bermulanya kebodohan? Bila rasa pandai. Ulang sama, ada berapa kali ulang ni. Bila kita bermulanya kepandaian? Bila kita rasa bodoh. Peganglah ni. Dia bersyarat dia. Nak pandai, kena rasa bodoh kita, jahil kita. Tak apa. Tak merendahkan martabat seseorang bila dia rasakan dia tak pandai. Sebab apa? Itu nama rendah diri. Makin kita rendah diri, makin Allah Ta'ala tinggi martabat. Masalah dia rasa bodoh tapi tak nak belajar, tu bahaya juga. Yang ni rasa bodoh supaya kita nak belajar lebih baik, belajar lebih pandai. Tu dia. Orang ngajar pun sama. Kadang imam tanya soalan, saya tak dapat jawab. Cakap dia, Ustaz Imam, saya tak tahu Imam, nanti saya rujuk. Itulah cerita dia. Memang kita tak menguasai semua ilmu. Tengok atas lah, apa yang kita belajar kita cakap. Tak belajar kita senyap. Itu je lah cerita dia. Belajar cakap, tak belajar senyap. Tu dia cara orang beradab dengan ilmu. Siapa yang ngaku pandai tak beradab dengan ilmu, dia reka-reka sendiri nanti. Percayalah. Lalu rosak ilmu, rosak diri dia. Jadi dalam ni kata apa? Nabi pun tiada aku tahu. Orang tanya Nabi,
apa negeri yang terlebih jahat? Maka sabdanya, tiada aku tahu hingga aku bertanyanya akan Jibril. Maka bertanyanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak selawat pun. Selawat kuat sikit. Kamalidur Rasul ni. Ada dah sambut belum? Maulidur Rasul. Belum lagi. Kena awal lah. Kau rasa gembira lebih sikit. Kan Nabi kata, siapa tak bersalawat kepadaku bila dibacakan namaku, dia ada orang yang bakhil. Yang bakhil. Senang je. Allahumma salli ala Muhammad. Atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Atau sallallahu alaihi wasallam. Semalam. Hari Sabtu malam. Sengaja dekat Masjid Kakulai. Maulidur Rasul lah. Pak Au panggil Maulidur Rasul. 3 topik saya sentuh. Yang pertama, nak cerita dia tentang tauhid. Nabi ni dibawa bersama dengan dia adalah tauhid, mengesakan Allah. Bila kita kata kita ikut Nabi, kita cinta dan kasih pada Nabi, kita kena ikut cara Nabi. Apa cara Nabi? Cara belajar Nabi pun kena ikut. Nabi mengajar apa dulu? Tauhid, iaitu mengesakan Allah. Saya cakap betul, terus teranglah, senang. Saya kata apa? Kalau masjid tak ada pengajar tauhid, cari guru ngajar. Sebab apa? Sebab itu ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain bukan kita kata apa, ramai orang rasa pandai tapi tak dapat. Kita buat test saya tu. Apa test dia? Kita mudahnya kita tanya apa? Allah Ta'ala di mana? Bukan saja nak test. Ini nak tunjuknya kalau kita tak belajar, kita tak tahu. Saya dah kat sini dah pandai, banyak kali ulang dah. Kat sana lah. Tak dikata kat situ tak pernah buat apa? Tak pernah buat pengajian tauhid. Bukan kita. Saya kata kena buat lah. Bukan kita tauhid. Bukan kita nak jatuhkan apa-apa, kita nak cakap. So zaman sekarang keperluan umat ialah belajar ilmu tauhid. Keperluan. Tanya, tak percaya gini. Contoh, bila kita dengar orang tanya kita ataupun orang cakap Allah di mana, kita nak jawab apa? Saya tanya, dalam Al-Quran sebut Ar-Rahman ala arsistawa. Ar-Rahman yakni Allah ala atas arsy, arash. Istawa, beristiwa, duduk. Betul tak? Jawab betul. Allahu Akbar. Saya kata salah. Salah. Sebab tu betul tak belajar ilmu tauhid penting. Kalau ayat Al-Quran, kita tengok ayat Al-Quran, kita terjemah tu, memang itulah cerita dia. Tapi kita tak boleh terjemah Al-Quran dengan hadis menggunakan akal. Hadis dan Al-Quran perlu diterjemahkan dengan kefahaman tafsir para ulama muktabar yang ijma' padanya. Faham? Sebab itu baca Al-Quran kena ada tafsir. Tapi sebab itu kata Ustaz saya tak pandai, cari guru belajar. Dah tahu tak pandai, cari belajar. Tapi sebelum dari situ, itu pun kena faham bab tauhid. Ayat tadi Ar-Rahman ala arsistawa. Ar-Rahman yang Allah ala atas arsistawa, arash beristiwa. Itu mana pandangan tauhid itu apa maksud dia? Adakah Allah atas langit? Duduk atas langit? Duduk apa? Atas kursi. Kalau kita duduk atas kursi ni, Allahu Akbar. Maha suci Allah sama seperti makhluk. Maha suci Allah. Allah tidak sama seperti makhluk. Jadi cakap betul-betul. Apa akidah ahli sunnah wal jamaah? Iaitu ini yang betul. Allah mawjud bila makanin. Allah wujud tanpa tempat. Pegang sampai mati. Ni dia. Lepas tu saya buka bab Dajjal. Sebab apa? Dalam bab Dajjal tu ada cerita tentang siapa yang tak belajar ilmu mukhalafah, pasti dia akan ikut Dajjal.
Sebab apa? Dia tak kenal Tuhan. Kita belajar tentang dalil mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Bersalahan Allah Ta'ala dengan perkara baru. Maksudnya apa? Allah tak sama dengan makhluk. Maha suci Allah ada arah. Maha suci Allah ada sudut. Maha suci Allah ada tempat. Macam tadi kita faham. Allah belakang bukan ayat Al-Quran itu ditafsirkan dengan khalaf. Allah menguasai arash. Bukan Allah duduk atas arash. Sebab tu kena tafsir menggunakan tafsir yang betul dengan akidah yang betul. Nampak tak? Jadi cerita dia macam mana? Buka lah bab Dajjal. Bab Dajjal banyak dia kita tahu lagi lah. Itulah cerita dia. Yang kedua, itu cerita Maulana Rasul lah. Sebab apa? Kadang-kadang kita nak tekan juga benda ni. Siapa lagi nak cakap? Alang-alang dapat peluang, letak aja. Bukan peluang apa? Supaya bagi kesedaran. Belajar tauhid. Ulang-ulang tak apa. Belajar bukan kita tak kosong, kita ngajar lah. Bukan saya lah, kalau saya lain boleh juga. Sebab kat situ, ustaz dia kat situ, anak murid saya juga. Saya kata suruh ustaz dia lah ngajar. Dia duduk lah tu, ulang balik je lah. Ulang balik je. Saya pun tak pandai. Dulu masa awal-awal saya mengajar kitab apa? Matan Faridah. Saya cerita selalu. Masa awal dulu situ kan kat sini kan. Sengaja awal-awal ingat masa saya budak lagi. Kecil comel lagi sedu kan. Muka aduh saya kan. Budak kecil tu kan. Berapa tahun dia? Masa tu 2013 saya ngajar sini awal. 2012 ya, 2012 lah. Dah berapa tahun dah? 2012, 2019. Oh, dekat 7 tahun lah. 7 tahun ngajar. Sedar-sedar rasa. Masa tu kecil lagi. Sebelum saya datang ngajar tu, ingat ngajar gitu je ke? Tak. Kena jumpa, saya pergi jumpa guru saya. Jumpa ni ustaz ngajar. Lepas ustaz ngajar, saya ngajar balik. Dia sama je ulang. Tu cerita dia. Dah ulang banyak kali. Dah 5 tahun, 7 tahun. Tu tak nak ganggu guru jugalah. Dah biasa ulang balik lah. Tu je cerita dia. Macam power je nak ngajar. Tak pandai kita. Kita tak pandai. Cuma ulang balik. Saya cakap ulang balik. Tu ngajar. Tapi itulah kadang-kadang yang ingat awal-awal dulu kan selambat selalu. Jam lagi. Dulu lagi jam. Sekarang dah kurang jam. Tadi pun lambat juga sampai. Tapi nak cerita gitu, nak pandai. Itu cara belajar. Saya kata saya tak pandai gitu cara nak belajar. Pergi jumpa guru ngajar, nak belajar betul, ulang balik. Dulu rakam. Nak belajar gitu cara belajar. Bawa kitab. Bawa kitab. Bawa pen, bawa pensil. Itu kita tulis. Itu cara belajar. Faham tak faham? Faham. Alhamdulillah. Tu. Sama mana ni? Jauh cerita tu. Nak cerita dia. Nabi Muhammad juga belajar dengan Jibril. Benda tak tahu, nanti kata dia akan tanya apa dia. Dia kata apa? Apa negeri yang terlebih jahat? Maka sabdanya, tiada aku tahu. Hingga aku bertanya akan Jibril. Tanya Jibril. Maka bertanya Nabi Muhammad SAW. Maka jawabnya, tiada aku tahu. Hingga aku bertanya akan Tuhan yang maha besar. Jibril pun tak tahu. Kata aku pun tak tahu. Jibril pun tak tahu. Tanya pada Allah SWT. Yalah, itulah keadaan dia. Nampak? Kita tak pandai. Tak pandai, cakap tak pandai. Jangan buat apa pandai. Sedangkan zaman sekarang, Allah Akbar. Tak kalau kata orang usrah. Bukan semua usrah, tapi sebab banyak juga saya pergi. Bukan nak marah usrah apa. Pernah dengar usrah? Tak pernah keluarga. Kalau mesti banyak yang dia tu. Dia macam mana? Ada golongan. Kadang-kadang dia tanya apa? Apa pendapat awak tentang ayat Al-Quran ni? Dahsyat. Apa pendapat awak ni buku kitab? Apa pendapat awak? Baca terjemah awak pendapat sendiri. Tahap mufassirin tu. Bertafsir Al-Quran tu. Pernah jumpa? Tak pernah jumpa. Orang muda biasa yang jumpa. Abang nak jumpa tak? Tak pernah juga. Bagus-bagus. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Saya jumpa. Saya syukur jugalah jumpa.
Apa pendapat anda? Dia kata tadabbur. Bukan kaedah tadabbur macam tu. Tadabbur, ambil tafsir, bukan bincang, dengar guru ngajar. Faham melalui tafsir, bukan faham melalui terjemah. Tafsir, terjemah benda berbeza. Kalau ada terjemah, saya tanya, ni ala-ala lama dah, tak ngajar ulang balik. Terjemah Al-Quran, boleh tak pegang tanpa wuduk? Boleh tak boleh? Ha, seorang dia jawab, yang lain jangan. Boleh tak boleh? Ha? Ikut macam boleh tak boleh? Ha. Terjemah Al-Quran tu. Boleh tak pegang tanpa wuduk? Apa hukum dia? Pegang tanpa wuduk. Haram. Tak boleh makruh. Tak boleh. Tak boleh maknanya haram. Dia sama hukum memegang Al-Quran. Terjemah tak boleh. Tafsir tu cerita lain. Harus. Faham? Tafsir maksudnya apa? Dia ada pendapat para ulama yang ijma'. Jangan main-main dia ni. Nampak macam mudah, tapi sama sekali lama. Tengok ambil pegang terjemah tak ada apa? Tak wuduk. Macam mana? Benar. Ustazah mana? Adalah. Guru mana pula cakap tu? Kena tanya. Saya satu je pegang. Saya tak pegang. Guru saya sendiri cakap kat saya, jangan pegang dia, pegang kitab yang dia ajar. Ustaz ada salah ke saya ada salah dia. Kalau saya cakap tanpa rujukan, kemungkinan banyak salah. Ni saya berani cakap ni sebab apa? Ada perkataan kitab ni. Yang saya sebut tadi semua perkataan kitab. Dan kitab apa saya tunjuk? Kitab mana kata tak boleh? Kalau kitab Melayu, antaranya kitab Jawahirus Tsaniyah, Syekh Daud Khatani. Buka kitab tu. Ke surat berapa tak ingat dah. Kitab besar sikit, I'anatul Talibin, ada sebut. Saya sebut kitab sebab apa? Kita dah tengok, kita belajar benda tu. Ke surat apa Ustaz? Tak ingat juga. Dah lama. Kitab Syekh Daud Al-Bantani, saya lupa dah kitab apa, ya Allah. Nantilah rujuk balik. Kita tak ingat macam mana. Tapi banyak kitab para ulama muktabar kata memang tak boleh pegang jika terjemah. Sebab dia sama banyak. Dia punya ayat Al-Quran dengan ayat terjemah tu sama banyak. Itu tak boleh. Kalau lebih, iaitu tafsir, tu cerita lain. Tu dia. Jadi kalau gitu yang kata boleh tu, kita tanya dia, kitab mana kata boleh. Saya kata sebab saya tak pandai, saya tak tahu. Jadi saya nak tahu kitab mana. Sebab sepanjang kitab yang kita belajar tak boleh. Yang boleh tu suka saya nak dengar sikit mana. Kalau dapat tanyalah. Ada lagi tak? Ustaz ada lagi? Tanyalah, cuba tanya. Bukan kita nak tahu apa, kita tak pandai. Jadi kita dia ada pendapat lain, ya kita tanyalah. Yelah tu nak tanya kitab tu. Tapi kalau dia kata melalui ustaz tu cakap, kita nak terpegang ustaz. Ada satu ada orang juga tak tahu pernah cakap kat sini. Ada sengaja satu masjid lah. Habis tu dia ada makan. Ada makan? Tak ada, tak apa. Tanya. Ada makan lepas tu duduk. Lepas tu dia ada cerita. Dia kata ada ustaz cakap tentang apa taharah gitulah, selupa dah. Dia kata Ustaz Azhar Idrus kata lain. Ustaz Don kata lain. Saya pegang Ustaz Don. Macam mana boleh pegang macam tu? Salah cara belajar gitu. Pegang nama ustaz tak boleh. Pegang kitab. Di mana? Saya memilih pendapat Ustaz Don. Tak kisah betul tak betul, tapi cara belajar macam tu salah. Jangan sekali-kali amalkan belajar cara macam tu. Tapi ustaz tu ustaz tanpa merujuk pada kitab. Ada dia cerita kat saya kata senang kata.
Tapi orang yang dicakap tu, dia duduk dalam masjid satu ustaz tu. Dia duduk, dia cakap macam tu, habis tu tanyalah. Dia sebab dia biasa duduk majlis saya. Jadi biasa ustaz dah habis, dia ceritalah. Dia bisik perlahan. Kita bukan nak malukan ustaz ke apa. Kita nak cakap betul benar. Jangan sesekali amalkan macam tu cara ngajar. Nanti rosak umat tu. Rosak. Orang tak tahu dalil mana betul. Jadi dia cerita saya. Lepas tu dia kata, itulah dia cakap ustaz tu, ustaz tak boleh ngajar macam ni ustaz. Saya belajar, ustaz saya kata kena ada kitab. Selamat, saya kata biasa hati tak tu. Wallahu a'lam, cakap je lah. Tapi kadang-kadang gitulah. Memang kadang tegur ni keras hati juga. Tapi nak macam mana kita tegur, bahaya, rosak umat. Dia faham Tak tahu cakap, tak tahu, senang hidup. Orang tu tak tahu dia cakap apa ni. Tanya ustaz lain kan. Kalau ustaz lain tahu, tak apa lah. Tapi pesan saya ada kitab tu je. Sambung. Mana? Ke-11. 17 tau. 11. Kejap ni. Hendaklah bersungguh-sungguh berhadap kepada orang yang bertanya. Kalau ngajar, orang tanya, hadap betul-betul dia, cakap sungguh-sungguh akan dia, akan masalah, dan jika tiada faham ia akan pertanyaan itu, maka menuntut faham ia akan soalan itu, supaya menjawab akan soal orang itu. Tu cara dia. Bila orang tanya soalan, cara dia terus adab betul-betul. Jadi ya, kalau imam tanya soalan, tengok imam betul-betul. Imam gitulah. Yang lain pun dengar lah. Contoh, dah tanya. Contoh. Jadi jawab betul-betul. Tak tahu, saya tak tahu. Tahu, jawab betul-betul dengan teliti jawab. Bukan main-main. Kadang-kadang orang tanya hukum, contoh tanya, Ustaz, apa hukum apa tahu ke Ustaz? Jangan lain. Apa hukum apa soalan apa contohlah. Apa bagi hukum juga. Apa tanya soalan? Cuba tanya sikit. Apa hukum? Contoh. Apa hukum? Bak makan ni tempat lain tak? Apa senang kata gini lah. Apa hukum angkat tangan tapi tak baca Allahu Akbar masa solat? Takbiratul ihram. Waktu ihram angkat tangan macam ni. Cuma tangan bergerak. Tapi tak cakap Allahu Akbar. Dia kadang-kadang orang tanya hukum, nak kena jawab. Jawab dulu hukum ni tu apa? Hukum dia? Boleh? Sah tak sah? Tak sah. Tak sah. Angkat tangan tak sebut Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Apa rukun takbiratul ihram? Iaitu menyebut Allahu Akbar. Tak sebut sah tak? Tak sah. Macam komplik sikit kan. Tu lah cerita dia. Tu dia cara, nampak? Kena betulkan soalan dulu. Waktu takbir ihram, bukan kata takbir waktu lain. Ni nama takbiratul ihram, iaitu selepas niat. Kena sebut Allahu Akbar. Ada orang ni buat. Contoh nak ikut imam kan, nak cepat, dah ambil wudu cepat-cepat, nak masuk, dah sebut Allahu Akbar, batal. Tak sah, batal. Ayat dia senang. Tak sah maksudnya apa? Batal. Sebab apa? Sebab tidak menyebut Allahu Akbar. Sah apa menyebut Allahu Akbar. Nampak? Tu je cerita dia.
Tak payah panjang-panjang lah ni kerana cerita lain. Sebab itulah dunia sekarang globalisasi. Apa manasa berlaku. Apa kaitan dengan takbir Allah Ta'ala ke globalisasi pula ni? Tapi itu kadang berlaku. Bukanlah sampai tahap macam tu. Contoh. Ya. Kalau itu baca dalam ini, dalam hati boleh tak? Allahu Akbar nanti. Tak boleh. Sebab kena menyebut. Allahu Akbar itu rukunnya iaitu menyebut dengan dengar telinga kita. Sekurang-kurangnya dengar telinga kita. Orang sebelah tak dengar apa, tapi kita sebut Allah. Dalam hati tak dengar. Rukun qauli dia dalam rukun salat dia ada 3 kategori rukun. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Rukun qauli, rukun perkataan, iaitu takbiratul ihram. Dalam hati tu niat. Rukun qalbi yang kita cakap, yang kita kata usalli fardhu maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala, itu rukun kita. Iaitu bukan rukun, itu sunat. Iaitu namanya lafaz niat. Saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Itu nama dia apa? Juga sunat. Iaitu terjemah lafaz niat. Yang niat tu macam mana? Maksud Allah dalam lintasan nanti aku nak solat fardu maghrib. Tu. Allahu Akbar tu perkataan, dalam hati ada niat dalam. Tu lintasan hatinya. Sebab itu kalau baca Al-Fatihah dalam hati boleh tak? Gitulah dia punya hukum dia. Begitu cerita dia. Boleh nampak Al-Fatihah kena dengar dengan suara, sebab dia ada rukun qauli, rukun perkataan. Jelas? Alhamdulillah. Rukun, jawab betul-betul. Biar sampai jelas. Tak jelas tanya lagi. Jelas tak? Tak apa, tak jelas tanya, tak masalah. Apa cara dia? Tapi biasa saya kalau fikir ni saya ngaku sendirilah, saya pun tak pandai sangat. Tapi setakat belajar tu boleh ulang lah. Adalah belajar sikit. Tapi banyaknya kita belajar bab tauhid banyak sikit. Lebih tu je lah cerita dia. Kalau fikir kalau banyak tak tahu tu tak tahulah. Bab makan tahu sikit lah. Tak macam dia. Bab makan, apa yang halal, apa yang haram. Makan duyung, apa hukum dia. Tahu ada duyung? Duyung ada. Dan kita sebut ikan duyung. Ada. Comel tak? Tak comel. Minum berdiri. Cantik soalan. Hukum dia apa? Tanya dia lain. Hukum dia apa? Hukum minum berdiri. Hukum minum berdiri. Yang belajar apa hukum dia? Dia kata haram. Ada orang kata tak haram ke haram? Orang kata haram, minum berdiri haram. Ada kata okey, dia tak sampai haram lah. Makruh. Sebab apa? Sabit dengan dalil Nabi minum duduk berdiri. Nabi pun minum berdiri. Itu bukan nak tunjukkan sunnah Nabi itu minum berdiri. Tak. Nabi duduk dan berdiri semasa minum menunjukkan benda tu makruh bila berdiri. Sebab Nabi buat, kalau Nabi tak buat langsung boleh jatuh haram. Sebab itulah apa perbuatan Nabi itu menunjukkan hukum. Itu tengok mana dari kitab Syama'il Muhammadiyah. Kan? Buka kitab tu dia belajar dekat kitab mana? Tak tahu, aku tanya ustaz. Kalau dia kata haram, tanya ustaz, kitab mana kata haram? Gitu cara belajar. Bukan marah ustaz, cakap baik-baik lah. Kita cakap kuat sikit sebab ni guna mic. Cakap ustaz, cakap baik-baik lah. Ustaz, haram tu sebab saya belajar lain ustaz. Macam itulah, sudah belajar lain tak lain. Kata haram tu kitab mana ustaz? Tanya gitu. Ni saya pegang ni sebab saya dah bagi dalil daripada kitab. Itulah apa tadi? Syama'il Muhammadiyah ada terjem, dia punya
Apa panggil? Allah Akbar. Syarah dia. Syarah Syama'il Muhammad. Iya, ada soalan. Buat hukum memang laju amat. Buat tauhid senyap semua. Okey, tak apa tanya. Tak apa, dah tanya. Alang-alang. Ya. Aduh, ustaz cakap. Habis saya main-main ustaz je ni. Tak apalah. Iyalah memang ada hadis. Tapi hukumnya makruh. Tak makruh berdiri. Dah nak apa? Tak, yang Nabi minum berdiri itu bukan menunjukkan itu dapat pahala, bukan. Nabi minum berdiri itu nak beri hukum. Itu makruh. Makruh maksud dia, kita bahas pula bab makruh. Apa maksud makruh? Buat hukum syarak. Makruh buat tak dapat pahala, tinggalkan dapat pahala. Bukan gitulah. Betul tu. Pandai. Satu markah. Dah nak buat ke tak nak buat? Dah tahu itu? Tak payah nak buat. Dah dapat pahala, minum duduk. Sunat minum duduk. Sunat minum duduk. Dah kalau terdesak nak minum diri tu, tak macam mana terdesak cerita dia? Bolehlah, bukan kata haram. Haram tu dosa. Dahsyat main dosa. Boleh faham tak? Minum air kan, kita tak minum air. Kalau tekan diri je macam mana? Kan susah juga cerita dia tu. Sebab itu dia ada kaedah. Boleh? Tu boleh jawab ke tak puas hati? Tak puas hati kita buka kitab. Depan kita buka. Nanti saya nak banyak kitab lagi. Nanti saya tak pandai. Nanti saya rujuk guru saya. Buka kitab banyak sikit lagi. Bau sedap dengar tak? Saya bagi banyak kitab sikit. Dia kata ustaz satu kitab Aku kata satu kitab. Kita buka kitab. Yang saya nak dengar tu kitab yang kata haram tu kitab mana? Tu yang kita dengar. Sebab itulah umat rosak sebab inilah kita tak belajar teliti dalam agama. Dalam agama kena ketelitian. Betul tak? Kalau buat kerja lain pun teliti, buat bangunan, kalau tak teliti apa berlaku? Untuk itu bab dunia. Dalam agama tak teliti. Rosak agama. Benda dunia nak teliti, bab agama nak main lebih kurang. Boleh lagi tu lebih kurang. Tak. Macam orang kata saya cerita terus lah. Kan sekarang ni orang kata Wahabi boleh dia. Alah Wahabi dia tak sesat, dia cuma tak sesuai. Kan orang macam tu kan, orang mengajar alah dia tak sesuai keadaan Malaysia. Kat Saudi mungkin itulah dia sesuai. Kata ahli sunnah wal jamaah Wahabi antara aliran yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Macam apa ni? Bau betul apa kan? Betul. Ni boleh tak boleh? Apa ni? Cakap betul-betul. Boleh tak boleh start? Senang kan? Gitu. Dah sana tak? Sikit. Tapi juga ni. Ada soalan lagi? Ada soalan? Tak jelas. Ke ada soalan lagi? Tak ada. Tak apalah. Yang kalau ustaz tu cerita, hukum dia apa? Tak ada hukum. Tu yang pening tu. Kan? Jadi kita tak tahu. Nak diri ke nak duduk? Sebab tu kalau orang tanya, sebab itu orang mengajar, kena cerita hukum dia. Dia kalau tak ada hukum itu orang pening. Tak nak apa hukum dia. Memang hadis Sahih Tirmizi Nabi minum berdiri. Memang kita tak nafi. Ada. Tapi apa hukum dia? Itulah susah hidup tu. Suruh diri lah. Sebab itulah rujuklah kitab. Itulah ceritanya macam mana. Pegang ustaz ni susah. Tak habis yang nampak. Kita pun tak tahu. Tak tanya. Patut tanyalah ustaz tu pula. Dia kena detail. Tanya. Tak apa jumpa balik dia. Lagi biasa bab ni orang biasa tanya masa nak pergi umrah haji. Betul? Ada ngajar kan umrah haji kan. Ini kena pen saya tadi.
Tapi memang ramai kata macam tu. Ada soalan lain pula. Semayang. Tadi kan tak ada soalan dah. Tak apa. Semayang di Mekah, Sasuk Madinah, tak ada doa kunut. Okey, soalan dia. Nak ikut atau tidak? Nak ikut, nak baca kunut ke tak? Kalau baca kunut betul sempat tak? Sebab itulah gini. Tidak membaca doa kunut itu pada mazhab Hanafi, tak membaca doa kunut. Pernah satu ketika Imam Syafi'i menziarah kubur Imam Hanafi, dia tak baca doa kunut masa subuh, solat kat situ tak baca untuk menghormati. Tapi pada mazhab Syafi'i sunat membaca doa kunut. Dan doa kunut itu sunat apa? Sunat muakkad lagi mana? Muakkad tu kahwin. Sunat muakkad tu kahwin. Dalam solat ada dua je. Solat abad, sunat hay'ah. Ke mana muakkad pula ni? Dia nyambung nombor satu. Baru test sikit. Sunat abad ke hay'ah. Tak ingat lah Ustaz. Tak apa, kita tadi ulang balik masalah Sunat abad, meninggalkan doa kunut, sunat sujud sahwi. Sebab abad ni sunat yang besar, rugi kalau tinggal. Rugi besar kalau tinggal. Sah tak sah, salat tu sah, tapi rugi tinggal. Jadi ada kaedah dalam kitab Matlang Wadrain. Ya, dan kita Matlang Wadrain. Saya rujuk balik. Kata saya Sabilul Muhtadi, tapi tak pasal rujuk. Dikatakan boleh baca pendek, cepat, sempat tak? Sempat. Iaitu sekurang-kurangnya Allahumma fi Allah, tak ada dengar. Allahumma firli ya Ghafur. Allahumma firli. Kita ngajar kita tak ingat tu. Allahumma firli, ya Allah ampuni aku. Ya Ghafur, sesungguhnya Engkau lah Maha Pengampun. Sebab apa? Dalam kunut dia tentang minta keampunan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baca Allah maghfir ya Ghafur sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Tak angkat tangan pun boleh, nak angkat tangan pun boleh. Itu tengoklah solat kat Mekah tu, tengok. Ia gitulah panjang cerita solat kat Mekah ni. Tak apalah, nantilah kita cerita panjang cerita dia tu. Solat kat Mekah ni panjang cerita dia. Tak apalah, nanti. Wallahu Cukup lah. Ada soalan lagi? Tahun depan tahun depan lah. Minggu depan tulis. Kalau nak tanya lagi tulis. Abang fikir nombor satu sedap tu. Dah baru lepas gaji ke macam mana? Baru lepas. Dah pergi. Malah saya pergi tak jumpa saya. Tak boleh kita buka kitab sikit. Tempat-tempat dia cerita tak, tempat-tempat mustajab doa. Baru tempat. Banyak tu berapa? Tak ingat dah. Tak apalah. Bukit Ajat pergi. Bukit Ajat. Jarang pergi kalau Bukit Ajat tak pergi. Bukit Ajat penting kalau dapat pergi. Air Zam-Zam turun. Tengok telaga. Tak. Turun. Boleh nampak. Atau bukan itu kan ambil dalam, tak tahu ambil kan telaga dia. Itu kat lain tu. Sebab dia tutup. Sebab dia tutup sekarang. Memang dia tutup. Sebab itu tempat mustajab doa juga. Dia dekat dengan dia ada jalan bawah. Dah terowong Dah terowong. Dia masuk dalam tanah. Ada terowong. Sebenarnya dia betul-betul di bawah dekat dengan makam Ibrahim. Kat bawah. Bukan bawah, di tepi sikit kat bawah. Tu tempat air Zam-Zam dulu boleh masuk. Sekarang ditutup sebab dia kata ramai orang buat syirik. Tapi itu ada tempat mustajab doa. Lagi rumah Siti Khadijah ada pergi.
Ada. Mana ada dah? Itu dia tempat. Dah tak ada kan? Di lantai dia semua kan? Itu mustajab ke? Sebab apa? Barakah Nabi duduk situ. Cukuplah insya-Allah. Nantilah. Sedap tu bab mai tu sedap tu. Haji umrah memang sedap. Kalau nak buka kitab Tanbihul Ghafilin Haji Malik. Sedap. Dia cerita detail tu. Tak apalah nantilah. Wallahu a'lam. Banyak wallahu a'lam tadilah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfarju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-gharaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam wajhihi al-karim ala alihi wa sahbihi fi kulli mahati wa nafasi bi ardi kulli ma'lum billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lupa tanya. Ada jumpa naga tak? Naga banyak situ. Tak jumpa. Kalau nak jumpa naga kat Khadijah bin Huwaisaidah tu, panggil naga. Keluar ni. Dan kita sebut. Tapi naga jangan nak. Makan orang.